Saudara, sebuah arena tertutup yang baru bakal dibina untuk menggantikan Stadium Tertutup Singapura yang berusia lebih dari 3 dekad. Langkah ini turut bertujuan untuk menarik lebih banyak acara berprestij di tengah-tengah persaingan sengit peringkat serantau. Dibuka pada 1989, Stadium Tertutup Singapura menyaksikan pelbagai persembahan antarabangsa termasuk 3 konsert berbeza, Taylor Swift, Katy Perry dan Coldplay. Ia juga merupakan gelanggang acara sukan ternama seperti Sukan C dan Sukan Olimpik Belia. Namun menurut Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong, kini terdapat lebih banyak pilihan kemudahan bertaraf dunia di rantau ini yang boleh menganjurkan acara-acara lebih canggih. So we believe that it is now an opportune time to develop a new indoor arena that will be amongst the best in class globally. We have gone around to study some of the best arenas in the world to learn from them. We are considering an arena that can host more sophisticated events, that can also flexibly accommodate different types of events and have a faster turnaround time between the different types of events. And also an arena that offers greater value to spectators, such as more varied hospitality suites, better seating and a better overall experience. Arena ini mungkin dibina bersebelahan Stadium Tertutup Singapura yang akan terus beroperasi sehingga arena baru sedia digunakan. This minimizes disruption to the pipeline of events and programming, which can continue throughout the construction period for the new arena. We will also study plans for the SIS and provide more details when it is ready. Di sisi lain daerah Kalang Alive, 2 kemudahan canggih terbaru, hub tenis Kalang dan hub bola sepak Kalang, bakal dibuka tahun ini. Prasarana baru sukan juga akan disediakan di Punggol dan Clementi. Sebuah program orientasi baru akan dianjurkan bagi menggalak lebih ramai orang kurang upaya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di gym. Ini memandangkan dalam tempoh 2 tahun, kesemua gym Aktif SG bakal dilengkapi peralatan yang mesra golongan tersebut. Dalam pada itu, lebih banyak acara sukan bertaraf dunia bakal berlangsung di Singapura menyusuli peruntukan $165 juta bagi menarik acara-acara sedemikian ke tanah air dalam tempoh 4 tahun akan datang. Ini dijangka bakal menyemarakkan lagi kalender acara sukan di sini. Acara-acara lalu termasuk Minggu E-Sukan Olimpik yang julung-julung kali diadakan serta HSBC Singapore Rugby Sevens. Sejak mengambil alih hub sukan Singapura, MCCY berkongsi bahawa jumlah hitungan hari yang arena itu sudah menganjurkan acara sukan dan hiburan tahun lalu naik 30% berbanding sebelum pandemik. Untuk memanfaatkan dana baharu ini, para penganjur acara akan bekerjasama dengan Sport SG bagi menilai manfaat yang boleh disumbangkan acara-acara tertentu kepada Singapura serta jumlah sokongan kewangan yang diberikan. Menteri MCCY Edwin Tong menjelaskan, bukan sahaja para atlet yang akan meraih manfaatnya. Singaporeans will also get to watch more of the world's best athletes in action, adding to an already vibrant sporting calendar. It also boosts economic growth and global recognition, possibly unlocking latent potential in hosting entertainment and sporting events, and concurrently strengthening Singapore's reputation as a choice destination for high-signature international events. Para penggiat seni yang bekerja sendiri seperti pelatih atau artis yang melakukan gig atau bekerja bebas akan menerima lebih banyak sokongan daripada pemerintah untuk mengakses sumber latihan dan pembangunan. Majlis Seni Kebangsaan NEC akan mencipta lebih banyak laluan latihan untuk golongan yang bekerja sendiri atau SCP bagi membantu mereka mengasah pekerjaan mereka dan menjamin kestabilan kerjaya. NAC will develop multiple pathways of training and support for arts SEPs. Now, this can be in a form of workplace-based, peer-to-peer, and also self-directed learning. The Arts Resource Hub will also be enriched with career guidance resources and content that's tailored for our arts SEPs. Bakal terdapat program yang melibatkan para pemain industri dan institut pengajian tinggi bagi mengaitkan keperluan latihan dengan sifat semula jadi kerja gig dalam seni. Antaranya termasuk peluang bekerja dan perantisan serta kerjasama dengan pemain industri seperti The Esplanade. Hampir sepertiga daripada tenaga kerja di sektor seni Singapura atau sekitar 7,000 orang kini bekerja sendiri.
Dan saudara, turut diumumkan di Parlimen gagasan yang ingin memanfaatkan seni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan usaha ini akan bermula dengan golongan warga emas. NEC akan memulakan satu kajian pada lewat tahun ini untuk menilai dan menguji kesan program berasaskan seni kepada kesejahteraan orang ramai. Ia akan dirintis para penggiat seni di hospital-hospital masyarakat SingHealth. Para artis akan mendapatkan maklumat dan maklum balas daripada warga emas yang ada. Dapatannya pula akan digunakan untuk melakar rangka kerja sebagai rujukan bagaimana program seni boleh direka untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut NEC, program itu mungkin dilanjutkan kepada golongan warga emas selain di hospital atau boleh juga digunakan sebagai rujukan bagi menyokong kesejahteraan golongan lain. Ini seperti kanak-kanak, belia serta mereka yang kurang upaya. Kedua-dua bidang seni dan jagaan kesihatan boleh meraih manfaat bersama. Dengan itu, perbahasan jawatan kuasa peruntukan COS beserta Belanjawan 2024 melabuhkan tirainya. Sepanjang 9 hari, para anggota Dewan membincangkan peruntukan untuk perbelanjaan tahunan pemerintah yang berjumlah lebih $130 bilion. Selama hampir 70 jam perbahasan, lebih 60 anggota Parlimen tampil berkongsi pandangan berhubung topik seperti kos sara hidup, pekerjaan dan peningkatan kemahiran. 598 ulasan atau cuts difailkan sepanjang perbahasan COS kali ini, turun sedikit berbanding 661 pada tahun lalu. Ia peluang untuk para EP membahaskan dasar-dasar serta butiran program bagi setiap kementerian. Sebanyak 50 yang tertinggi bagi mana-mana kementerian dikemukakan semasa membahaskan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia. Dalam ucapannya semasa menggulung sisi selama 9 hari itu, Speaker Parlimen Seah Kian Peng menarik perhatian bahawa ini merupakan kali pertama dalam tempoh 6 tahun di mana jumlah ulasan atau cuts merosot. Namun lebih banyak tidak semestinya lebih baik, tambah Cik Seah, kerana lebih penting untuk memberi ucapan yang pendek dan padat. It is the first time in 3 years where members from both sides of the aisle have explicitly expressed their support of the budget. And this support came from no less than the leaders of both opposition parties. We all want to build a Singapore for all. Encik Seah turut melahirkan keyakinan bahawa belanjawan bernilai $130 bilion ini dapat memacu kemajuan Singapura seterusnya. Rang undang-undang diluluskan untuk menggantikan sistem DORSCON yang berdasarkan kod berwarna kepada sebuah rangka kerja 4 tahap bagi menangani ancaman penyakit berjangkit. Ini sebahagian daripada pindaan yang dibuat ke atas Akta Penyakit Berjangkit untuk memperkemas perundangan serta peruntukan bagi operasi yang lebih berkesan sekiranya berlaku wabak pada masa hadapan. It was used for the public service between agencies to coordinate response, to plan resources and to plan the response. It's actually internal, but during COVID-19 somehow it became an external communication code and it triggered all kinds of reaction in supermarkets. With this change that we now with the new act, we have 4 levels, which is baseline, outbreak, and then threat and emergency. I think it's more intuitive and clearer. 4 tahap ini akan membantu pengurusan yang lebih lincah bagi setiap peringkat wabak yang berbeza. Tahap kecemasan menjadi kunci kepada 2 lagi kuasa. Menteri Kesihatan boleh isytiharkan sebuah zon atau seluruh negara sebagai sebuah zon larangan serta mengenakan perintah berkurung. Menteri juga boleh mengerahkan lebih banyak sumber yang diperlukan. Ini seperti katil hospital, ambulans dan tenaga manusia. Pindaan lain termasuk memberi menteri kuasa menentukan peraturan perjalanan untuk keluar atau masuk ke Singapura semasa wabak melanda. Singapura bercadang mengenakan tindakan lebih keras ke atas mereka yang menjual atau menyalahgunakan kad SIM tempatan untuk tujuan jenayah. Ia bertujuan melindungi orang awam dengan lebih baik daripada penipuan yang sering dilakukan melalui panggilan telefon atau SMS. Ini sedang sindiket-sindiket jenayah semakin menggunakan kad SIM tempatan bagi mengelak langkah pihak berkuasa menyekat panggilan dan SMS penipuan dari luar negara.
Menerusi langkah penguatkuasaan yang disarankan, Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA berharap untuk membanteras penipuan dengan menyekat akses kepada kad SIM tempatan. Jika ia diluluskan, rang undang-undang ini akan menyasarkan kumpulan pesalah tertentu. Ini termasuk pendaftar tidak bertanggungjawab bagi kad SIM. Jika akta tersebut diluluskan, para pesalah boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun atau denda sehingga $10,000 atau kedua-duanya sekali. Lebih 46,000 kes penipuan dicatatkan di Singapura pada tahun 2023 sahaja. 11% daripada mereka yang bakal menjalani perkhidmatan negara tahun lalu didapati mengalami masalah kesihatan mental. Ini meningkat daripada kadar 6% pada tahun 2019. Menurut Kementerian Pertahanan, kebanyakannya mempunyai kondisi yang ringan hingga sederhana dan peningkatan tersebut serupa dengan trend di peringkat negara. MINDEF menyatakan para anggota NS akan dipantau sepanjang perkhidmatan mereka serta terdapat langkah untuk mengenal pasti golongan yang mungkin mengalami masalah ketika menjalani latihan tentera. Lebih banyak sumber dan sokongan turut tersedia selepas latihan asas tentera atau BMT. We understand that mental health is a national challenge. MINDEF recognizes that we need soldiers who are both healthy physically and mentally for a strong defense. To this end, MINDEF and the SAF will work with other agencies to improve mental health and well-being for our NSFs and regulars.